A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Nabiha Atira binti Azli 055736. Tayyib, insya-Allah hari ini saya akan terangkan tentang Darwinisme moden. Tetapi sebelum saya melangkah ke tajuk ini, perlu kita faham dahulu apa itu Darwin. Baik, saya teruskan dengan Darwin ya. Tayyib, man huwa Darwin? Wa ma huwa nadharijatun darwiniyyati. Siapa Darwin ini? Dia ni manusia ya. Dan apa itu teori Darwin? Baik, Charles Robert Darwin merupakan seorang naturalis British yang memulakan teori evolusi. Ini berdasarkan pemilihan semula jadi. Apa itu evolusi? Evolusi adalah proses yang panjang untuk menyesuaikan diri dalam kelangsungan hidup dan berubah menjadi spesies yang lain. Mereka juga mengatakan spesies yang kuat akan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, maka spesies ini akan kekal. Contoh, kuda berubah menjadi ikan. Mereka mengatakan pada asalnya kuda itu duduk di darat. Kemudian bila nampak air laut, mereka masuk dalam laut. Kemudian apabila mereka dapat menyesuaikan diri dengan berenang, berubahlah menjadi ikan. Ya, itulah dia teori Darwin. Baik, seterusnya, spesies yang tidak kuat tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, maka spesies ini tidak akan kekal. Baik, saya teruskan dengan slide berikutnya, fahaman. Fahaman teori ini mengatakan mana-mana spesies yang kuat, mereka akan mendominasi kehidupan. Teori ini juga berkembang sebagai fahaman ideologi, maka terjadilah ideologi penjajahan yang mana bangsa yang kuat menjajah bangsa yang lemah. Apa itu ideologi? Dia adalah hasil daripada satu falsafah mereka menjadikan sebagai pegangan hidup mereka. Sebagai contoh, masyarakat yang berkulit putih dan berkulit hitam. Bagi masyarakat yang berkulit putih, mereka beranggapan bahawa mereka ini bangsa pemerintahan dan juga layak memerintah. Mereka juga merasakan bahawa bangsa yang berkulit hitam ini dilahirkan sebagai hamba. Itulah dia ideologi Darwin ini. Baik, teori ini juga tiada fakta yang kukuh. Tiada bukti yang spesifik yang boleh mengarai kepercayaan masyarakat. Mereka hanya mengandaikan dengan hipotesis semata-mata. Maka hukum akal sini menolak teori Darwin ini. Kesimpulannya, daripada hipotesis, mereka jadikan sebagai falsafah. Kemudian muncullah ideologi. Baik, saya teruskan dengan Darwiniyatul Jadidah, iaitu Darwinisme moden ataupun dikenal sebagai Neo-Darwin. Apa itu Neo-Darwin? Ia merupakan perkara kebetulan atau tiba-tiba. Ya, titik perbezaan ini adalah Darwin yang tadi merupakan proses yang panjang. Tetapi Darwin ini adalah perkara kebetulan atau tiba-tiba. Itu perbezaan antara Darwin ini dengan Darwin yang tadi ya. Kemudian, Darwin ini dianggap sebagai naskah pembetulan kepada teori Darwin tadi supaya diterima masyarakat. Kenapa diorang mengatakan bahawa naskah pembetulan? Kerana mereka mengalami zaman keruntuhan. Kerana kesan daripada kritikan-kritikan daripada ahli sains, ahli ekologi dan sebagainya yang banyak ditujukan kepada mereka. Siapa mereka itu? Darwin tadi. Rentetan daripada itu, golongan Neo-Darwin ini bangkit dan memasukkan ideologi atau biologi supaya diterima oleh masyarakat sejagat. Baik, saya teruskan. Teori baru ini dipelopori oleh ahli-ahli kaji purba Belanda bernama Hugo de Vries yang kini didukung oleh sekumpulan ahli kaji hayat yang kebanyakannya daripada orang Inggeris dan Amerika. Dikatakan sebagai mutasi. Siapa yang katakan ini? Neo-Darwin ini dikatakan sebagai mutasi, iaitu benda yang terjadi secara kebetulan atau tiba-tiba tanpa mempunyai sebab yang kuat. Dia seperti melompat. Contoh Spiderman. Spiderman itu, untuk menjadikan Spiderman, pada asalnya
berlaku satu mikroorganisme. Contoh ya, apabila satu mikroorganisme masuk dalam badan manusia tersebut, tiba-tiba berubah menjadi kompleks dan tiba-tiba terjadinya Spiderman. Itulah dia perkara yang berlaku secara kebetulan atau tiba-tiba. Inilah dia yang dikatakan sebagai Neo-Darwin. Macam saya cakap tadi, titik perbezaan mereka adalah teori Darwin ini proses yang panjang dan teori Neo-Darwin ini perkara secara kebetulan atau tiba-tiba. Baik, kesimpulannya apa? Secara logik akal, apabila perkara yang berlaku secara kebetulan, perkara itu akan menjadi lemah. Lemah sangat. Sebagai contoh, matahari. Kebetulan dia tu ada. Nampak ia adalah lemah. Faham ke? Maka di sini, teori ini ditolak oleh akal kita. Baik, kenapa kita perlu bincang perkara ini? Kerana ianya amat berkait rapat dengan akidah manusia ataupun iman manusia. Kerana itulah Syekh Muhammad Al-Buti ini menerangkan sedetail bab ini. Saya akan teruskan dengan sahabat saya untuk menerangkan tentang Neo-Darwin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah binti Mat Nur, nombor metrik 055699. Jadi, aliran baru ini tidak menerima idea pilihan atau tapisan tabi'i di mana Darwin telah membuat andaian dan penjelasan dengan panjang lebar. Sebaliknya, mereka melahirkan teori kebetulan. Dan semestinya terdapat kritikan terhadap teori Darwinisme moden ini. Teori Darwinisme baru yang dianggap sebagai naskah pembetulan kepada teori Darwin tidak kurang hebatnya menerima banyak kritikan dan percanggahan dalam teori tersebut yang sudah semestinya tidak dapat dielakkan. Jadi, apakah kritikan yang mereka terima? Jom kita dengar. Yang pertama, perkembangan evolusi yang diandaikan dan menjadi asas kajian sudah pasti merupakan perkembangan evolusi yang meluncur ke hadapan. Kerana inilah tafsiran yang diberi kepada peningkatan pelbagai jenis atau klasifikasi kejadian haiwan-haiwan. Jadi, apakah sifat kebetulan atau berlaku secara tiba-tiba itu mengandungi perkembangan evolusi yang tetap dan terus berkembang ke hadapan? Yang kedua akan disambung oleh sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alia Madihah binti Muhammad Yusof, nombor metrik 056625. Baik, hari ini saya akan menerangkan tentang kritikan terhadap Darwinisme moden. Baik, dalam teori Darwin ini ada mengatakan bahawa semua kehidupan di bumi digerakkan oleh mekanisme pemilihan alamiah, iaitu natural selection. Dan proses alamiah tersebut berjalan secara kebetulan, rawak dan tanpa tujuan. Dan menurut proses evolusi Darwin ini, sesuatu spesies digerakkan oleh 3 mekanisme utama, iaitu yang pertama, pemilihan alamiah, iaitu natural selection. Yang kedua, pemilihan seksual, iaitu sexual selection. Dan yang ketiga, perwarisan sifat-sifat perolehan, iaitu inheritance of acquired characters. Dan menurut Darwin, kesemua mekanisme tersebut berlaku secara semula jadi dan dengan sendirinya. Sedangkan dalam Islam, apa yang terjadi di dunia ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada yang terjadi secara kebetulan, kerana seperti yang diketahui umum, kebetulan selalunya mengandungi sifat-sifat yang berkurangan dan tidak menentu. Seperti firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 49 dan surah Al-Furqan ayat 2, iaitu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksudnya,
Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu itu dengan ukuran yang rapi. Dan firman yang kedua, وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Maksudnya, dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu itu, iaitu menentukan keadaan makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Baik, meskipun tidak mustahil bagi Allah untuk menggunakan evolusi dalam mencipta kehidupan jika Dia berkehendak, namun tiada sebarang maklumat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang penciptaan sebegitu. Dan sains sendiri telah membuktikan bahawa pilihan alamiah dan mutasi tidak boleh mencipta ataupun menghasilkan spesies yang baru. Dan Allah berupaya mencipta peringkat-peringkat khusus perkembangan dalam mencipta ciptaannya, dan ianya mudah bagi Allah untuk menciptakan dan mematikan alam ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ghafir ayat 68 yang berbunyi, وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Maksudnya, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, apabila ia menetapkan jadinya sesuatu perkara, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka jadilah ia. Adapun orang Islam yang mempercayai bahawa Allah menggunakan evolusi dalam mencipta alam, menerusi pilihan alamiah, mutasi dan peringkat-peringkat perantaraan evolusi, telah melakukan satu kesilapan yang besar dan serius, kerana tidak wujud sebarang kenyataan sains ataupun Al-Quran yang menyokong kenyataan itu. Dan Allah juga telah menciptakan segala rupa dan makhluk di alam ini secara serta-merta dan sempurna tanpa memerlukan proses evolusi pun untuk menghasilkannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 24, iaitu huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Maksudnya, dialah Allah yang menciptakan segala makhluk, yang mengadakan dari tiada kepada ada, yang membentuk rupa baginya lah nama-nama yang sebaik-baik dan semulia-mulianya, bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang tiada bandingnya, lagi maha bijaksana. Jadi bagi sesetengah manusia yang tidak memahami kekuasaan Allah ini, mereka menghakimi perkara ini berdasarkan kemampuan akal mereka yang terhad dan terbatas, kerana pada hakikatnya Allah tidak terikat dengan peraturan yang diciptakannya sendiri, dan Dia maha berkuasa untuk mencipta keajaiban di luar peraturan-peraturan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Haja binti Husni, nombor metrik 056987. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk berkaitan teori Darwin. Kita terus kepada slide. Apabila prinsip ini sudah diruntuhkan oleh andaian kebetulan, maka terpaksalah kita melupakan fenomena keserupaan yang meninggi seperti yang dapat dilihat pada jenis-jenis klasifikasi kejadian hidupan ataupun haiwan. Berikutnya, andaian atau hipotesis bahawa segala kejadian hidupan haiwan berasal daripada satu tidak lagi diterima. Demikianlah idea kebetulan dalam teori Darwin moden yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, antara faktor-faktornya yang meruntuhkan teori evolusi daripada akar umbinya sekali. Pendapat yang mengakui undang-undang keturunan
atau warisan untuk melahirkan apa yang disebut berkembang secara kebetulan, yang mengandaikan bahawa dialah yang mengarahkan haiwan pada suatu masa tertentu sepanjang umur spesiesnya untuk melompat kepada satu peringkat evolusi tanpa mengemukakan dalil dan bukti, tidak lebih daripada tindakan untuk menutup kelemahan pendapat ini ketika berhadapan dengan undang-undang warisan atau keturunan. Teori evolusi Darwin, naturalist Charles Darwin, menghabiskan beberapa tahun untuk menganalisis bukti evolusi sebelum ia menerbitkan penemuannya. Teorinya sangatlah dipengaruhi oleh para ulama yang berfikiran sama seperti Alfred Russel Wallace, James Hutton, Thomas Malthus and Charles Lyell. Slide seterusnya, mengikut teori evolusi, organisma berubah dan menyesuaikan diri dengan persekitaran mereka akibat daripada sifat fizikal dan tingkah laku yang diturunkan dari ibu bapa kepada anak. Takrif evolusi Darwin berpusat pada idea perubahan perlahan-lahan dan beransur-ansur ke atas generasi yang berulang, yang dipanggilnya keturunan dengan pengubahsuaian. Beliau mencadangkan bahawa mekanisme evolusi adalah pemilihan semula jadi. Pemerhatian Darwin membawanya untuk membuat kesimpulan bahawa variasi sifat di dalam populasi dapat memberikan organisma hidup tertentu kelebihan daya saing untuk kelangsungan hidup dan penghasilan semula. Bukti evolusi ialah keterangan evolusi yang sangat menarik daripada kajian biogeografi Wallace di hutan hujan Amazon dan pemerhatian Darwin di Kepulauan Galapagos yang murni. Kedua-dua penyelidik menamakan bukti evolusi sebagai bukti hubungan antara organisma hidup dan leluhur mereka yang sama. Seterusnya, penemuan menarik di Kepulauan Galapagos menyediakan Darwin dengan asas yang kuat untuk menekan idea evolusi dan pemilihan semula jadi. Sebagai contoh, Darwin mencatatkan variasi paruh yang berbeza dalam populasi semula jadi burung liar Galapagos dan kemudiannya memahami betapa pentingnya penemuannya. Darwin melihat bahawa spesies burung yang berbeza berasal dari spesies Amerika Selatan yang telah berhijrah ke Galapagos. Kesimpulannya, Darwin telah diperkuat dalam kajian baru-baru ini yang dikendalikan oleh pakar klimatologi Peter dan Rosemary Grant. The Grants mengembara ke Kepulauan Galapagos dan mendokumentkan bagaimana perubahan suhu mengubah bekalan makanan. Akibatnya, jenis spesies tertentu mati sementara dan manakala yang lain terselamat. Terima kasih kepada variasi sifat tertentu dan populasi, seperti panjang meneliti rang undang-undang untuk mencapai serangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Nur Sabrina Ashikin binti Mahmud, nombor matrik 056363. Okey, saya akan menerangkan tentang teori yang telah dirakam dari sudut ilmiah melalui apa yang telah diperkatakan oleh kawan-kawan saya tentang Darwin moden ini. Okey, yang pertama sekali adalah
Idea tentang evolusi dan prinsip berkaitan seperti prinsip pemilihan yang lebih layak atau lebih kuat dan seumpamanya masih berada dalam tahap hipotesis kerana pengendalian dua pendapat ini masih lagi bercanggah. Okey, pendapat iaitu pendapat Darwin moden dan juga Darwin yang asal yang sebelum Darwin moden ini masih lagi bercanggah dan pendapat-pendapat mereka masih lagi tidak boleh diterima untuk kita terima yang lebih kuat. Membuat yang mana yang layak untuk diterima. Sebab apa? Sebab dua-dua pendapat ini masih lagi bercanggah. Bercanggah daripada apa? Bercanggah daripada Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa? Seperti yang mereka perkatakan bahawa sesuatu evolusi itu terjadinya secara kebetulan. Okey, yang kedua adalah tabiat persaingan dan pertarungan seperti yang kita bentangkan dalam teori ini adalah bersifat kebingungan dan ketidaktentuan dalam suatu maudhu yang tertutup, bukannya bersifat manhaji atau metod untuk memahami atau sesuatu perkara yang telah kita ketahui hakikatnya terbatas dan saiznya. Okey, kenapa pendapat mereka ini mendatangkan kebingungan dan ketidaktentuan? Sebab apa? Sebab mereka memberi pendapat secara maudhu, secara tertutup. Bukannya secara metod untuk kita fahami, sedangkan kita tahu benda itu adalah hakikat yang terbatas untuk akal fikiran kita fikirkan. Okey, yang ketiga adalah berdasarkan perkara tersebut, maka tidak selayaknya kita membuat penentuan hukum atas keajian yang sedemikian. Seterusnya, tidak seharusnya kita menyifatkan sebagai satu hakikat ilmiah yang memaksa akal agar mengakui dan menerimanya. Kritikan dan sanggahan yang bersila ganti kepada teori ini menjadi bukti yang jelas kepada hakikat tersebut. Okey, terlalu banyak kritikan yang berlaku setelah wujudnya Darwin moden ini. Jadi sebab itulah kita tidak selayaknya untuk memberi hukum, wajib untuk mempercayai pendapat-pendapat mereka, iaitu evolusi sesuatu perkara itu berlaku secara kebetulan. Okey, itu sahaja kesimpulan daripada saya secara ilmiah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seterusnya, mari kita ketahui tentang prinsip dan mekanisme utama oleh teori evolusi Darwinism. Teori evolusi Darwinism merangkumi dua konsep utama, iaitu yang pertama, segala kehidupan di bumi berasal daripada nenek moyang yang satu. Yang kedua, evolusi digerakkan oleh mekanisme pemilihan semula jadi. Darwin menggariskan 3 mekanisme utama proses evolusi sesuatu spesies. Apakah ia? Yang pertama, pemilihan semula jadi. Yang kedua, pemilihan seksual. Dan yang ketiga, pewarisan sifat-sifat perolehan. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan pemilihan semula jadi, pemilihan seksual dan pewarisan sifat-sifat perolehan? Mari kita dengar satu persatu. Yang pertama, pemilihan semula jadi. Pemilihan semula jadi merupakan subjek utama yang dibincangkan oleh Darwin di dalam bukunya The Origin of Species. Pengalaman berlayar dengan kapal HMS Beagle menjadi inspirasi kepada Darwin dalam menghuraikan pemilihan semula jadi ini. Darwin menyatakan pemilihan semula jadi ini beroperasi bersama-sama dengan pemilihan seksual dan pewarisan sifat-sifat perolehan. Namun, menurut Darwin, terdapat juga perkembangan sesuatu sifat pada haiwan yang hanya terjadi melalui pemilihan semula jadi ini. Secara ringkasnya, di dalam buku The Origin of Species, Darwin telah menggariskan beberapa prinsip utama tentang pemilihan semula jadi ini, iaitu yang pertama, populasi haiwan dan tumbuhan mempamerkan kepelbagaian dan variasi. Kedua, sesetengah variasi memberikan organisma tersebut satu kelebihan berbanding organisma-organisma yang lain dalam persaingan untuk terus hidup.
Ketiga, organisma yang berjaya dalam persaingan tersebut akan memindahkan ciri-ciri dan sifat kepada anak-anak mereka. Keempat, kadar varian yang baik akan menghasilkan keturunan yang lebih besar berbanding kadar varian yang tidak memberangsangkan. Yang kelima iaitu yang terakhir, sesuatu populasi akan mengalami perubahan evolusi secara berterusan yang akan menghasilkan variati spesies, jenis atau populasi baharu pada sebarang peringkat taksonomi. Sekarang kita masuk kepada pemilihan yang kedua iaitu pemilihan seksual. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Darwin dalam artikelnya kepada Linnean Society yang dibaca bersama-sama dengan artikel Wallace pada tahun 1858. Darwin menyebut teori ini sebagai persaingan jantan untuk mendapatkan betina iaitu struggles of males for females. Teori ini dinamakan pemilihan seksual oleh Darwin di dalam bukunya The Origin of Species dan seterusnya dikembangkan dan dihuraikan lagi di dalam The Descent of Man. Pemilihan seksual melibatkan persaingan antara sesama individu atau jantan di dalam spesies yang sama bagi mendapatkan betina dalam spesies tersebut. Dan disifatkannya sebagai kurang sengit berbanding pemilihan semula jadi. Berbanding pemilihan semula jadi, persaingan ini tidak membawa kepada kematian atau kepupusan. Jantan yang paling kuat akan meninggalkan banyak anak berbanding jantan yang lemah. Seterusnya kita akan mengetahui prinsip yang ketiga iaitu pewarisan sifat-sifat perolehan. Apakah ia? Darwin menyatakan bahawa sebahagian variasi yang terjadi adalah disebabkan tindakan secara langsung oleh alam sekeliling terhadap benih, manakala sebahagian yang lain pula disebabkan oleh kesan berguna atau tidak berguna. Sebagai contohnya, jika sekiranya kulit binatang menjadi keperangan kesan daripada cahaya matahari, fenomena ini mungkin akan mengaruhi perubahan pada benihnya yang akan menyebabkan keturunannya memiliki kulit yang pra-keperangan. Mekanisme ini turut berperanan dalam sesetengah perubahan evolusi meskipun tanpa kehadiran pemilihan semula jadi dan pemilihan seksual. Darwin menerima mekanisme ini dalam teori evolusinya walaupun banyak pihak melabelkan pandangan tersebut sebagai Lamarckism. Namun berbeza dengan Darwin, Lamarck menerima pewarisan kesan berguna atau tidak berguna iaitu the effect of use and disuse, tetapi menolak doktrin tindakan langsung faktor-faktor alam sekitar ke atas benih. Jadi, kita telah mengetahui 3 prinsip utama oleh teori evolusi Darwinism. Kesimpulannya, teori evolusi Darwinism merupakan satu teori yang menjelaskan tentang proses perubahan secara beransur-ansur atau evolusi. Kesemua hidupan di dunia ini berasal daripada moyang yang sama iaitu common ancestor yang berevolusi dalam menjadi hidupan yang lebih maju. Proses evolusi berlaku menggunakan mekanisme pemilihan semula jadi, pemilihan seksual dan pewarisan sifat-sifat perolehan. Hidupan yang mempunyai ciri-ciri yang paling kuat dan terbaik akan terus kekal, manakala hidupan yang lemah akan disingkirkan menerusi pemilihan semula jadi. Suatu spesies berevolusi menjadi spesies yang baharu mengambil tempoh masa yang sangat panjang. Menurut teori evolusi, proses ini berlaku secara rawak, kebetulan dan tanpa tujuan. Sekian daripada saya.